Sekarang kita sambung perbincangan muka surat 125 pada buku kerja. Okey, soalan. Histogram di sebelah menunjukkan ketinggian 50 orang murid lelaki. Berapa orang murid lelaki kah yang lebih pendek daripada 160? Lebih pendek daripada 160, jadi kita kena tengok 160 ke bawah lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu berapa kekerapan bagi setiap kategori ni. Okey, yang ni 6, 8, jadi tengah-tengah adalah 7. Ketinggian 155 hingga 159 sebanyak 10 orang. Ketinggian 160 hingga 164 adalah sebanyak 18 orang. 165 hingga 169 ialah 12. 170 hingga 174 ialah 3 orang. Jadi dia nak lebih pendek daripada 160. 106, ini bermula 160 kan? Okey, jadi lebih pendek yang ni lah. 7 tambah 10. 7 tambah 10 sama dengan 17 orang murid. B. Cari peratusan murid lelaki yang lebih tinggi daripada 164 cm. Lebih tinggi daripada 164. Jadi, yang ni 160 hingga 164 ni tak termasuk. Jadi, kita kena tengok sebelah ni lah. Okey, 12 tambah 3 berapa orang? 15 orang kan? Okey. 12 tambah 3 sama dengan 15 orang murid yang lebih tinggi daripada 164 cm. Jadi kita kena cari peratusan dia. 15 per dengan jumlah semua murid ialah 50 orang kan. Jadi 15 per 50 darab dengan 100%. Sama dengan kita akan dapat 30%. Okey, soalan C. Murid lelaki yang mempunyai tinggi 170 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Jari bilangan murid lelaki yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar itu. Okey, 170 cm ke atas ialah okey di sini. Jadi berapa orang yang layak? 3 orang lah. Okey, soalan nombor 2. Poligon kekerapan di sebelah menunjukkan taburan jisim beberapa bungkusan kecil yang diproses di sebuah pejabat pos. A. Berapakah bungkusan yang berjisim kurang daripada 2 kg? Okey, kita tengok yang kurang daripada 2 kg. Okey, yang ni dia bermula dengan 2 kg. Jadi, awak tengok sebelah kiri lah yang kurang daripada 2 kg. Jadi, tengok sini kekerapan dia sifar. Yang ni 1 hingga 1.4 kg, 4 kg. 1.5 hingga 1.9 ialah 6. Jadi, yang kurang daripada 2 kg ialah 6 tambah 4 sama dengan 10 bungkusan. Soalan B. Berapakah bungkusan yang mempunyai jisim sekurang-kurangnya 3 kg? Okey, sekurang-kurangnya 3 kg bermaksud 3 kg dan ke atas. Okey, kita tengok sini 3 kg dan ke atas kita bermula dengan inilah hak ni. Hak ni. Hak ni. Okey, kekerapan 3 kg hingga 3.4 ialah sini 12, sini 14, so sini 13. Sini adalah 10, ni sifar. Jadi 13 tambah 10 sama dengan 23 bungkusan. Okey, soalan C. Dengan memerhatikan bentuk poligon kekerapan itu, buat satu inference tentang taburan jisim bungkusan yang diproses oleh pejabat pos itu. Okey, kalau kita tengok daripada poligon kekerapan ni, kita boleh lihat
bahagian ni kan, bungkusan yang paling tinggi. Okay, jadi apa yang awak boleh simpulkan? Kalau hak ni dia bermula dengan 2 kg hingga 3.9 kg. Jadi awak boleh simpulkan bahawa kebanyakan bungkusan yang diproses mempunyai jisim 2 hingga 3.9 kg. Soalan kedua. Selesaikan masalah yang berikut. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pelajar yang mendaftar di sebuah kolej komuniti dari tahun 2011 hingga 2015. Okey, tahun 2011 bilangan pelajar ialah 140, 2012 ialah 180, 2013 ialah 200, 2014 ialah 210, 2015 ialah 160 orang. Jadi dia wakilkan data ni dalam dua bentuk, dalam dua graf garis. Sebelah kiri dan sebelah kanan ni, rajah A dan rajah B ni adalah data yang sama. Tapi apa yang bezanya dua ni? Kalau kita tengok rajah A ni, dia guna skala 120 hingga 140. Jadi berapa saiz dia ni? 20 Kalau hak ni, saiz dia adalah 50. Hak ni lebih besar. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Berapakah penurunan bilangan pelajar yang mendaftar pada tahun 2015? Penurunan. Okay, kita tengok. Penurunan bilangan pelajar yang mendaftar pada tahun 2015. Jadi kita tengoklah. Ikutlah, kita boleh rujuk mana-mana. Sama ada pada graf yang ni pun boleh. Graf ni pun boleh. Ataupun nak tengok pada jadual ni pun boleh. Okay, kalau kita tengok 2014, berapa jumlah murid yang mendaftar? Ialah, okay, awak tengok sini 200, sini 220, maka sini ada 210. Manakala sini adalah 160. Jadi penurunan adalah sebanyak 210 tolak 160 sama dengan 50 orang pelajar. Samalah kalau awak kira sini pun. 2014 ni 210. 2015 160. Okey, soalan nombor 2. Seorang pentadbir kolej bercadang untuk mewakilkan data itu dalam laporan tahunan. Graf garis manakah yang mungkin dipilih untuk menunjukkan bahawa penurunan dalam pendaftaran tidak begitu ketara? Adakah perwakilan data itu beretika? Terangkan jawapan anda. Okey, bayangkan awak ni seorang pentadbir kolej, awak nak tunjuk data ni dalam laporan tahunan. Awak nak pilih yang mana? Supaya tak nampak sangat ketara penurunan dia. Okey, mestilah awak ambil graf yang tak nampak ketara. Mana? Tengok ya, kawasan ni. Sekejap. Okey, tengok ni, kawasan ni dengan kawasan ni. Yang mana yang tak ketara? Mestilah rajah B kan? Jadi kalau awak pentadbir, kita jawab rajah B lah. Lepas tu dia tanya, adakah perwakilan data itu beretika? Tidak beretika lah. Sebab apa? Kerana apa? Skala yang dia guna pada rajah B ni, skala yang diguna pada rajah B ni, pada paksi mencancang ni, awak tengok kawasan ni. Skala dia adalah 50. Yang ini, apa? 20. Skala yang besar kan? Jadi, kalau besar, maksudnya tak nampak sangatlah ketara penurunan dia. Jadi, kita jawab kerana skala
yang digunakan adalah lebih besar. Pentadbir itu bercadang untuk meyakinkan orang ramai. Meyakinkan orang ramai bahawa kolej tidak mengalami isu pendaftaran yang serius. Jadi kalau orang tengok, okey, tak berlaku penurunan yang banyak, jadi ramailah nak daftar kan? Gitulah. Okey, terima kasih.